sebanyak RM2,000 kepada semua penjawat awam. Ini jumlah tertinggi dalam beberapa tahun yang lalu. Sudah 2 kali PMX kita Datuk Seri Anwar Ibrahim membentangkan bajet dan setiap kali pembentangan itu penuh dengan manisan dan gula-gula untuk penjawat awam. Seperti pemberian bonus RM2,000 yang akan diagihkan pada Februari tahun hadapan. Dan ini menimbulkan rasa kurang senang bagi pekerja sektor swasta lah yang seperti orang kata dianaktirikan. So hari ni korang bersama dengan Yaya lagi dengan show kita PM Anwar Cintakan Penjawat Awam. Macam mana pula dengan pekerja swasta? Dan kita tanya sendiri dengan pekerja swasta tentang perkara ini. Dan juga bersama dengan Yaya hari ini kita ada nama diberi dekat sini Ashraf. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu tak? Silakan. Okay, hai. Semua saya Ashraf. Saya pekerja swasta, IT officer dekat kat company di Malaysia. Okay, betul-betul kena mention pekerja swasta Kena. Nanti orang kata kita buat sebelah. Okey, terima kasih atas kesudian Ashraf untuk bersama dengan Yaya hari ini untuk orang kata apa, sekadar berkongsi pendapat lah kan. Jadi tanpa berlengah masa lagi, yang ajukan soalan pertama buat Ashraf. Baik, bajet 2024 yang lepas mengesyorkan untuk memberi bonus untuk penjawat awam. Bonus bernilai RM2,000 dan pesara kerajaan mendapat RM1,000 dan kedua-dua nilai ini hampir 3 kali ganda daripada tahun yang sebelumnya. Yang sebelum ini pada tahun 2022 kerajaan bagi RM500, pada tahun 2003 kerajaan bagi RM700 dan tahun 2024 tahun depan lah kerajaan bagi RM2,000 dan untuk pesara kerajaan pula pada tahun 2023 RM300.5 je. Kali ni untuk bajet 2024 kerajaan bagi RM1,000. Persoalannya kenapa pada masa orang kata ekonomi terumbang ambing, lagi pula ada perang antara Israel dan Palestin, ditambah lagi dengan ringgit Malaysia yang jatuh merundum dan PMX kita meningkatkan kadar bonus dengan sebegitu besar buat penjawat awam kita. Adakah Ashraf rasa benda ni patut? Saya tak patut. Berat sebelah sikit lah. Sebab sekarang sepatutnya kerajaan kena fokus untuk pulihkan ekonomi kita. Tapi, I don't know, mungkin ada agenda di sebalik tu atau politik benefit tu perbuatan dia tu. Who knows kan? 2,000 tu banyak sebenarnya. Boleh bagi bonus tapi jangan terlampau banyak. Sebab diorang pun kenaikan gaji, tak salah saya pun diorang dah makin up daripada sebelum ni. So, it's not fair untuk orang yang kerja swasta ni. Ashraf sebut tadi pasal ada agenda politik yang tersendiri kan. Jadi pada pendapat Ashraf lah kan, adakah ini cara untuk memastikan yang kerajaan Madani untuk terus mendapat sokongan padu penjawat awam dengan memberi lebih dan lebih lagi kepada penjawat awam ni? Boleh jadi sebab macam sekarang kita kan kerajaan perpaduan kan, dia bergabung-gabung, tak ada majoriti pusat. I think ni good strategi juga untuk dia dapatkan sokongan daripada penjawat awam. Sebab kalau orang bagi kita ambil je, betul tak? Orang tak rugi, dia pun tak rugi. So I think it's a good idea. Sebelum ni ada tapi tak adalah highlight sebanyak ni. Ni terlampau, sikit-sikit dapat. Rasa sakit hati pun ada sebenarnya tapi yalah, kerajaan kan. So Ashraf nak buat apa Ashraf kalau jawab macam ni Ashraf? Kita terima je lah Pasrah lah mampu buat. Setakat ni mampu pasrah je dan putih mata je lah tengok. Kadang kawan-kawan yang kerja kerajaan tu kan, dia cakap dapat bonus ni, dapat ampau ni, kita macam senyum je lah. Adakah Ashraf bersetuju yang kerajaan hanya mengambil berat terhadap keperluan penjawat awam je? Dia ide dua-dua, dia jaga kebajikan atau nak ambil sokongan kan, nak gula-gulakan lah. Tapi saya rasa dua-dua dia pentingkan juga. Kalau dia tak pentingkan, pencen tu dia dah stop bagi dah untuk kebajikan orang kerajaan kan. Cuma like apa yang kita bincangkan ini, rasa juga dia anak tirikan, terasa sangat-sangat. Sebab gaji diorang, you SPM level, you dapat gaji lagi tinggi daripada orang yang dah belajar. Sambung belajar degree kan. I think it's not fair. Kalau macam tu, Acap kena ni lah, kerja government. Itulah, dulu ada niat. Tapi lepas fikir balik kan, dia ada pros and cons lah kalau kerajaan dengan swasta. Kalau kerajaan, dia bit nak asah skill dekat kerajaan, sektor kerajaan memang bit susah. Sebab kita dalam kepompong tu je. Kalau dalam swasta, kita boleh pergi mana kita nak. Ada company specialist, ada company yang buat ni. So, it's fun. Itulah, tapi gaji lah. Starting gaji tu yang rasa tak best sikit sekarang. Kalau kerajaan, awak SPM,
steady. Ada allowance lagi. Kena ingat ada allowance lagi. Yang kalau swasta, takat tu lah. Kalau dah bagi bonus, dah bagi itu, dah bagi ini, dah bagi allowance dan sebagainya, mestilah kita expect kualiti perkhidmatan kerajaan pun meningkat. Bagus kan? Jadi mengikut pengalaman Ashraf lah sepanjang tahun 2023 ni, adakah prestasi kerajaan meningkat? Orang kata semua konflik rakyat diselesaikan oleh jabatan-jabatan kerajaan, ataupun adakah tahap perkhidmatan awam ni, kerajaan ni excellent beyond excellent? Kalau mengikut pengalaman Ashraf sendirilah. Based on experience, is depend dekat tempat tu juga. JPN, immigration, a bit biasa, ramai. Tak ada orang buka kaunter ada 10, ada buka 3. Dah bagi bonus tapi itulah, kualiti dia masih sama, tak boleh juga kan. Servis tu biasa, bagi saya biasa. Kaunter ada banyak tapi buka 2 je. Lepas tu kerja slow. Kita tengah cakap dengan dia bercakap dengan orang sebelah dia. Dia tak fokus kat kita sebagai, kita ni customer lah kiranya kan. Saya nak buat check up. Nak datang sini tak? Tak pada. IC. Apa dia pun? IC. Oh, nah. Nak pergi mana tu? Sekejap. Ambil nombor ni. Kan tunggu nombor panggil. Terima kasih. Sama. Tak best lah, servis dia kurang best. Asyik kena pergi HQ je. Kalau HQ laju, baik tak payah buat branch kecil-kecil. Acik setuju ke yang orang kata kan setengah lah, bukan semua je awam lah. Diorang ni macam belagak sikit. Setuju tak? Kinda. Boleh kata setuju. We are the law, kata diorang. We are the law. So diorang boleh tunjuk lah show off kuasa diorang. Senang loan, dapat bonus ni. Belagak lah. Ini kali kedua lah PMX Anwar Ibrahim cuba meluluskan bajet yang pro kerajaan. Kali ni berganda-ganda lebih lagi lah untuk pejabat awam. Tetapi pada PRN di 6 negeri pada Ogos yang lepas, menurut Menteri Pertanian Mak Sabu, dia kata 80% pejabat awam tidak mengundi PH dan BN pun. Jadi kenapa kita perlu bagi walaupun tak pasti yang mereka tu menyokong. Dah dapat bonus orang kata senyap je kan. Tapi sebenarnya dalam diam anti kerajaan. Balik mengundi undi lain. Duit simpan. Orang bagi kita ambil, undi rahsia. Tapi mostly memang macam tu pun. Kalau kerajaan bagi peluang untuk kita ambil je, grab je peluang tu. Bukan senang. Sebab kita pun dalam fasa ekonomi kita memang teruk sikit lah lately. Harga itu naik, harga ni naik. Mungkin dia nak tarik orang kerajaan untuk sokong dia. Ada dia punya agenda sendiri. Tapi semua tu hak di atas kerja tu sendirilah. Orang yang undi tu lah. Dia cuba nasib lah kiranya tu. Strategi lah. It's a bit not fair untuk orang lain. Untuk kita yang kerja swasta ni. Kita disetkan gaji sekian-sekian. No restriction. Tak ada agensi-agensi yang kata swasta, basic kena macam ni. Diploma gaji macam ni. Degree kena jaga. But in kerajaan, diorang ada grade diorang sendiri. Grade dah besar tapi dapat bonus pun tak best juga kan. Kita putih mata juga. Padahal kita in the same level. I think benda tak fair lah. Sebenarnya ini membawa kepada permasalahan utama pekerja-pekerja di sektor swasta lah, yang sehingga sekarang masih tak berjaya lagi untuk memaksa majikan-majikan untuk mengamalkan gaji minima 1,500. Jadi adakah pekerja sektor swasta bukan prioriti untuk kerajaan madani? Untuk satu pihak orang kata gaji mereka jauh lebih melebihi gaji minima dan bonus tahunan yang sentiasa meningkat, dan untuk side satu lagi gaji minima pun belum direalisasikan. Kalau ada pun mungkin tak selaras lah kan. Acap setuju pekerja swasta memang dianaktirikan teruk-teruk lah. Dalam swasta, it depend on the kerjaya yang you pilih. Kalau engineer gaji lain, kalau designer gaji lain, dia tak stabil dan tak selaras. Contoh kalau diploma dalam engineering, gaji you 1,600, 1,700 je, dekat dengan SPM. Even saya pun pernah jumpa engineer fresh graduate gaji dia dalam 2,200 something. It's not fair. Market dia macam tak selaras, tak stabil. Why not kerajaan tubuhkan satu agensi atau satu law untuk selaraskan gaji mengikut taraf pendidikan. SPM gaji macam ni, fresh graduate diploma gaji macam ni, and degree and so on lah. Untuk fresh graduate je, tak perlu untuk orang yang dah ada experience 20-30 tahun lah. Itu letak tu gaji orang demand. Yang ni orang yang tak boleh demand. Baru dia graduate, dia orang kata fikir, gaji aku 3,000, akan 3,000 confirm. But in reality, untuk saya punya kerjaya engineering,
It's not. Kadang-kadang dapat 2,000 saja, kadang dapat 1,800 saja. Kesian lah dekat orang yang baru belajar ni. Menurut Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam, QPEX, Datuk Adam Mat menyatakan ada 1.6 juta penjawat awam, manakala sektor swasta lebih daripada 4 kali ganda, iaitu 8.5 juta, dan jumlah ini akan meningkat dan meningkat lagi. Maksudnya di sini ada 4 undi pekerja swasta untuk setiap 1 undi penjawat awam. Bukankah lagi berbaloi untuk menjaga hati pekerja sektor swasta berbanding menjaga hati penjawat awam semata-mata? Sebab jurang tu pun banyak juga kan, 1.6 juta dengan 85 juta. So kalau nak ambil hati, baik ambil hati kita kan, berbanding dengan penjawat awam yang belum tentu lagi nak mengundi kerajaan. Nak tak nak, dia kena fokus kan untuk kaki tangan kerajaan. Sebab tu je benteng terakhir dorang. Dorang lah jaga pusat mengundi tu, dorang lah jaga keselamatan kita. So nak tak nak, dorang kena bagi juga. Kalau government punya pekerja dah mula mogok, jadi isu besar juga. Suara kita as orang biasa pekerja swasta, susah nak sampai. Nak sampai atas tu banyak saluran yang kita kena cari. Kalau kerajaan ni, dia beritahu bos dia beritahu atas, direct terus, senang. Tapi ada juga yang cakap bonus-bonus ni bukan tentang undi sahaja, mungkinlah. Sama ada kerajaan ni efektif ataupun tidak bergantung kepada implementasi projek-projek dan polisi-polisi kerajaan. Dan yang menyempurnakan kerja-kerja kerajaan ini adalah penjawat awam. Jadi pada pendapat Ashraf lah kan, adakah PHBN ni takut tak dapat undi tu sebenarnya? Dan supaya penjawat awam ni nak bekerjasama dengan kerajaan, kenalah bagi imbuhan semaksima yang mungkin kepada penjawat awam. Dia benda ni actually jadi macam culture. Setiap tahun tunggu bonus. Kita swasta belum pasti lagi tahun tu dapat bonus. Kalau kita punya dah capai kerja kita dah okey, KPI dapat projek ni semua, mungkin dapat bonus. Tapi dorang dah jadi kebiasaan. Kalau saya jadi PM, untuk elakkan diorang ni bising, saya bagi je. Tutup mata je. Tak, betul. Kalau fikirkan sebab Senang dia jadi PM macam ni. tak, sebab benda tu dah jadi culture. Bila dah jadi culture, every government, setiap tahun, dapat ni, raya dapat ni. Diorang menunggu sebab diorang yakin diorang akan dapat. Kalau tak dapat, mulalah kerja tak bagus, kerja slow, merungut, bagi imbuhan ni, bonus ni atau naik allowance. Kira salah satu cara dia lah untuk kuatkan dia punya sokongan. Dia cuba untuk tarik sokongan tu. Kalau tak nak, tak apa, diam. At least diam. Jangan nak sebar-sebarkan sekian. Kalau nak buat jadi non-culture balik, dia kena start daripada sekarang lah. No bonus yang lebih-lebih, tak ada allowance yang terlalu banyak, allowance yang tak penting. Tapi ada risikonya lah. Risiko dia lah, dia akan kena hadap lah benda tu, rintihan, cacian. Tapi kan Acik tak rasa ke kalau sekarang ni untuk bajet 2024 dia dah bagi bonus imbuhan sampai 2,000 kan untuk penjawat awam dan 1,000 untuk pejabat kerajaan. Acik tak rasa ke lepas ni kalau ada belanjawan, kadar bonus tu akan meningkat? Ada Government yang dulu-dulu dia tak bagi 2,000, dia bagi 1 bulan gaji, half pada gaji tu. Sebelum-sebelum ni ada juga yang banyak kiranya. Kali ni macam mid lah 2,000. Kalau 1 bulan gaji confirm 3,000, 4,000 kan dalam tangan bonus dia. Tapi bonus tu pasti ada. Bukan ke kerja kerajaan ataupun kerja pemerintah lah untuk memastikan yang staf mereka kerja untuk gaji yang sudah diberikan. Maksudnya di sini dari segi KPI lah, bagi bonus berdasarkan prestasi kerja. Kalau kerja bagus baru bagi bonus. Patutnya dia ikut KPI untuk bagi bonus. Tapi kerajaan malas tak fikir. Malas nak semak kenapa tiba-tiba come out with 2,000 kan. Macam mana boleh datang. Sepatutnya memang ikut KPI. Jabatan-jabatan yang tak banyak bagi jana pendapatan untuk negara kan, patutnya dikurangkan pekerjanya atau fokus dekat banyak agensi-agensi yang penting yang bagi duit untuk kerajaan. Bonus tu pun kena bagi dekat orang yang bekerja keras. Di Malang ni tu lah, terhadaplah dulu sementara ni. Kita tengoklah lagi 4 tahun okey ke tak. Acik rasa okey tak sumpah? First okey. Sekarang Lepas tu a bit terlampau banyak isu. Bukan naik kot. Harga naik, minyak naik, isu beras. Dulu kita selalu dengar pasal isu minyak je. Sekarang isu beras lah. Isu telur lah. Best lah. Bagi saya baru nak mula hidup ni. Tak best lah. Dulu SSP 6%, sekarang jadi 8%. Tahun depan dah start. Nak beli kereta, memang mahal lah kan. Terasa sikit sekarang. Soalan terakhir yang untuk Acap lah kan. Pada pendapat Acap, patut tak kerajaan mengurangkan penjawat awam, terutamanya in efficient sector, dan juga pegawai-pegawai yang orang kata tak function lah, ada masalah tata tertib dan sebagainya. Kenapa kita perlu simpan lagi penjawat awam yang macam ni? Perbelanjaan terbesar negara adalah gaji penjawat awam sendiri. Tolong reduce lah. Saya bukan
bukan untuk bernasi orang, tapi tolong reduce atau stop pengambilan orang untuk sektor tu. Kalau tak boleh buang, tersekat awal-awal. Yang ada masalah tata tertib tu, ada masalah mahkamah, tolonglah cepat, jangan hold lama sangat. Ada pegawai polis ni, dia kena gantung kerja. Dia punya kes tak selesai, dah 2 tahun dah. Dia masih kena gantung tapi tak dibuang. Mungkin di akhir-akhir ni Acap nak katakan sesuatu buat kerajaan Madani yang selalu memanjakan pejabat awam. Saya harap kerajaan buat pilihan yang bagus untuk memberi imbuhan ke atau bonus ni. Sebab imbuhan tu orang akan ambil confirm. Awak bagi orang confirm akan. Tapi yang pentingnya kualiti. Kalau awak tak bagi proper training, sama juga slow. Every government kena refresh. Ada khusus lah kiranya. Kena refresh dia punya mind, kena bagi proper training. Orang kata bagus untuk end user macam kita lah. Pelanggan untuk kita. Ni kalau asyik bagi bonus tapi tak train betul-betul, tak guna juga. Yang swasta ni bagilah sikit-sikit. Janganlah bagi orang kerajaan je. Tak banyak, 200 pun jadilah. Kita dah pun sampai ke penghujung show untuk topik kita hari ini. PM Anwar cintakan penjawat awam, bagaimana pula dengan pekerja swasta. Dan terima kasih diucapkan buat Ashraf atas kesudian untuk bersama dengan Yaya hari ini. Orang kata kita sekadar berkongsi fikiran, berkongsi kata, dan diingatkan ini hanyalah pendapat individu semata. Ini hanyalah pendapat orang muda kita. Dan Yaya kira itu sahaja daripada Yaya dan TMKR. Kita jumpa lagi di lain hari, lain waktu untuk dibahaskan dan dibincangkan bersama orang muda kampus kita hanya di My Campus Radio. Jom berbahas bersama. Bye Acap. Alright, terima kasih.